Baik, salam sejahtera. Ini karangan daripada murid ya, tingkatan menengah atas, Gusonika Core. Kita lihat karangannya. Acara merentas desa merupakan salah satu aktiviti. Ini orang kata typo lah, aktiviti. Tapi bagi saya sebagai seorang guru, saya akan semak seperti kesalahan ejaan ya. Oleh sebab itu, mesti semak betul-betul sebelum hantar kepada saya. Yang diadakan setiap tahun di sekolah, acara ini sememangnya, ini pun ada typo. Saya anggap pelajar ini pelajar yang cemerlang tapi ada typo, tapi typo ini saya anggap sebagai kesalahan ejaan. Sememangnya menyeronokkan dan juga mengundang pelbagai faedah. Tak boleh guna mengundang pelbagai faedah. Biasanya mengundang ni untuk orang kata mengundang pelbagai impak ataupun mengundang pelbagai bencana dan sebagainya kan. Okey, memberikan pelbagai faedah kepada kita, kepada murid maupun guru, namun bagaimanapun. Jangan guna namun bagaimanapun. Kita guna walau bagaimanapun. Okey, ini kesilapan penanda wacana ya. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir pelajar yang tidak suka melibatkan diri dalam aktiviti sekolah atau dalam konteks ini acara merentas desa. Mereka berpendapat bahawa acara tersebut membosankan dan tidak bermanfaat kepada mereka. Bagus, ini satu cara memasukkan isu dalam penulisan. Pelajar-pelajar sebegini lebih suka menghabiskan masa mereka dengan berbual-bual kosong, tidur atau melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Hal ini sesungguhnya tidak sepatutnya berlaku. Mengapa? Hal ini dikatakan demikian kerana acara merentas desa amat penting kepada setiap warga sekolah. Very good. Okay, pendahuluan yang melancar dari segi bahasanya bagus. Kebaikan pertama yang diperoleh murid-murid yang menyertai acara merentas desa ialah mereka dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, tak payah mereka lagi kerana depan sudah ada mereka kan, kita padam. Apabila mereka berlari, mereka akan apabila berlari, okey, hati mereka akan mengepam darah. Bukan hatilah, jantung. Okey, heart ialah jantung, hati ialah liver. Macam mana liver nak pam darah? Jantung mereka akan mengepam darah dengan lebih laju dan akan melancarkan sistem peredaran darah mereka. Okey, sistem peredaran darah dalam badan. Semasa aktiviti merentas desa juga, pelajar akan menggunakan otot-otot dalam badan mereka untuk bergerak. Hal ini dapat meningkatkan stamina dan metabolisme kerana mereka perlu menghabiskan acara tersebut. Tambahan pula bahan kumuh seperti air peluh yang mengandungi, peluh sudah cukup lah, tak payah air lah. Okay. Yang mengandungi bahan toksin sudah cukup kerana mengandungi memang ada banyak lah. So mengandungi bahan toksin dapat disingkirkan yang akan membolehkan salah agar agar kita tukar agar organ-organ dalaman ataupun organ dalaman cukup, organ-organ dalam badan mereka berfungsi pada tahap optimal. Dari segi penyakit mereka akan berada pada tahap risiko rendah kerana sistem imun. Sistem SIS, ejaan ini jangan buat silap. Sistem imun ataupun sistem imun mereka menjadi kuat. Kita tukar di sini ya, sistem ketahanan baru betul. Sistem ketahanan badan ataupun sistem immunity. Sistem immunity mereka kuat. Maksudnya mereka mungkin tidak akan menghidap. Ini ejaan salah ni. Menghidap, DAP baru betul. Okey, saya pindahkan D di belakang depan, P di belakang. Menghidap penyakit kardiovaskular seperti sakit jantung atau stroke maupun penyakit seperti obesiti dan diabetes. Justru sepatutnya jangan guna begitu. Saya ingin menegaskan bahawa murid typing error lagi. Murid-murid yang melibatkan diri dalam acara merentas desa dapat menyihatkan tubuh badan. Okey, kita buat penegasan. Jangan guna justru dalam pendahuluan. Pada awal ayat, justru ialah kata hubung bukan penanda wacana. Seterusnya, acara merentas desa mampu mewujudkan persaingan yang sihat antara murid. Jangan tulis antara murid-murid. Antara murid.
Dalam sesuatu acara, sudah tentu terdapat murid-murid. Terdapat murid-murid pun salah sebab terdapat sudah banyak ya. Terdapat murid yang serius salah, serius untuk memenangi. Okey. Acara tersebut, oleh itu mereka akan berlatih untuk tempoh yang lama, mungkin sebulan sebelum acara bermula, okey, agar dapat mencorai acara tersebut. Acara apa ni? Merentas desa. Merentas desa. Tulislah, jangan guna tersebut. Hal ini dapat merangsang persaingan secara sihat antara pelajar kerana setiap pelajar akan mencuba seberdaya upaya dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat tempat pertama. Persaingan secara sihat ini bukan sahaja penting dalam bidang akademik tetapi juga signifikan dalam bidang co-curriculum untuk mengajar mereka kepentingan berusaha bersungguh-sungguh. Hanya seorang saja yang akan menjadi juara. Namun, murid-murid yang lain juga sedar bahawa segala kejayaan hanya boleh diperoleh, hanya dapat diperoleh. Hanya mampu diperoleh. Lebih baik. Hanya mampu diperoleh dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Alright. Bak kata pepatah, hal ini bak kata pepatah lebih bagus. Kita tulis hal ini bak kata pepatah, okey. Bak kata pepatah Melayu, yang bulat tak datang bergolek, yang pipi tak datang melayang. Bagus. Oleh itu mereka akan berusaha sedaya upaya untuk meraih kejayaan dan yang sebaliknya. Meraih kejayaan di samping dapat, bukan yang sebaliknya. Okey ya. Indirectly ialah di samping. Di samping, besides, dapat mewujudkan persaingan yang sihat, bukan hebat. Persaingan yang sihat, healthy competition. Okey. Persaingan yang sihat antara pelajar. Okey, antara murid lebih bagus, kita tulis murid. Oleh itu, sudah terang lagi bersuluh bahawa acara merentas desa akan merangsang persaingan, typing error juga, persaingan yang sihat antara murid. Okey, kalau guna murid, semua guna murid. Alright, next. Selain itu, acara merentas desa dapat membentuk permufakatan antara guru dengan murid. Hal ini dikatakan demikian kerana, jangan lupa perkataan ini, banyak pelajar tertinggal. Dikatakan. Demikian kerana apa? Acara begini. Kerana usaha untuk menjayakan acara begini. Ingat ya, selepas kerana kita jangan tulis untuk. Untuk adalah kata seni nama ya, ataupun kata hubung, ini pun kata hubung, tak boleh. Kerana usaha untuk menjayakan acara sebegini, acara yang berskala besar sebegini, kita pindah belakang. Kerjasama daripada semua pihak amat diperlukan, terutamanya daripada pihak murid dan guru. Murid-murid memerlukan kerjasama guru-guru untuk merancang acara tersebut, manakala guru-guru memerlukan kerjasama daripada murid-murid untuk menyertai acara yang telah mereka rancang. Ini salah, mereka lah diri ketiga. Kalau diri ketiga, mesti tulis dirancang oleh mereka. Jangan buat kesilapan, dirancang oleh mereka. Hubungan ini mampu mewujudkan satu persefahaman. Yang ini pun salah. Yang apa? Persefahaman yang mutual. Ini terlalu direct translation daripada English ya. Satu persefahaman yang kukuh ataupun strong understanding lah kan. Persefahaman yang kukuh antara dua pihak tersebut. Oleh itu, aktiviti sekolah yang lain juga dapat dijayakan dengan lebih mudah kerana mereka akan saling membantu antara satu sama lain seperti au dengan tebing. Tambahan pula, jika sebelum ini hubungan antara guru dengan murid hanya terhad kepada sesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, maka dengan adanya aktiviti ini, hubungan antara dua pihak dapat dieratkan. Okay? So, tambahan pula ni tak payah tulis. Sebab ada kata hubung, kita jangan tulis tambahan pula. Okay, kalau ada kata hubung, jangan ada penanda wacana. Ya. Oleh itu, tidak dapat dinafikan bahawa acara merentas desa dapat mewujudkan permufakatan antara guru dengan murid. Good. Konklusinya. Okay. Acara merentas desa mengundang pelbagai faedah kepada murid-murid maupun guru-guru. Oleh hal yang demikian, lebih ramai murid sepatutnya bersemangat untuk menyertai acara ini kerana mereka mampu menyihatkan badan mereka serta mengambil bahagian dalam persaingan secara sihat. Okey, jangan gunakan idea lagi persaingan secara sihat. Dalam apa? Dalam acara
Acara merentas desa. Okey, merentas desa. Okey ya. Dan di sini ada kesilapan juga. Mereka mampu menyihatkan badan. Jangan guna ini lagi kerana kita jangan ulang idea. Lebih ramai murid bersemangat untuk menyertai kerana mereka sudah mengetahui. Okey. Mereka sudah mengetahui. Okey. Mereka sudah mengetahui kepentingannya serta mengambil bahagian. Okey, dalam acara mentas desa. Hubungan mereka dengan guru-guru juga dapat dierat. No, 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 no. Jangan tulis idea yang sama. Do not repeat the idea dalam pendahulu, dalam isi ya. Walau bagaimanapun mesti separated. Tak boleh tulis rapat. Okey, walau bagaimanapun masih akan ada. Masih ada saja. Masih ada murid. Sebab ada ialah plural, jamak. Jangan ada murid-murid. Masih ada murid yang akan menyertai sebarang aktiviti sekolah, terutamanya acara merentas desa. Okey, hal ini harus ditangani dengan kerjasama daripada semua pihak supaya murid akan menyertai aktiviti sekolah dengan aktifnya. Okey, dengan aktifnya. Murid-murid pada hari ini merupakan pemimpin-pemimpin yang bakal menerajui tonggak kepimpinan negara pada masa depan. Oleh itu mereka haruslah dilengkapi dengan nilai, yang baik dan dapat diperoleh melalui penyertaan aktiviti sekolah seperti acara merentas desa. Okey, murid ini dia boleh dapat 23/30. Kenapa saya kata begitu? Dari segi temanya, tepat ya, temanya tepat menjawab soalan. Dari segi ideanya, ideanya jelas, okey, tetapi boleh dimatangkan lagi. Boleh dimatangkan lagi. Can be matured. Okey, dari segi bahasa masih gramatis, okey, dan lancar, tetapi ada kesilapan ejaan, imbuhan, okey, penanda wacana, frasa, kosakata dan bahasa, kesalahan bahasa ya. Dari segi pengolahan masih menarik dan sesuai dengan tema serta wacana lengkap. Bermaksud ada pendahuluan, ada isi dan juga ada penutup. So wacana lengkap. So cikgu mengucapkan tahniah kepada kamu. Kalau boleh kamu masukkan orang kata baiki kelemahan-kelemahan ini dan juga masukkan ungkapan yang lebih menarik serta yang penting ialah kita mesti buat apa? Kita mesti ada fakta lah kalau boleh ya. Kita masukkan fakta dalam penulisan ini. All the best, Kusonika. Okay? Jumpa lagi.